Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Belanjawan 2025 di Dewan Yang Mulia ini. Sedikit pantun dulu. Belanjawan 2025 sudah dikemuka. Arah globalisasi kami menuju. Raihlah dengan hati terbuka, tanda ekonomi negara maju. Untuk bangunkan kita sedikit. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mulakan perbahasan dengan menyentuh kenyataan Hulu Terengganu. Sebelum ni tentang perkataan ketimbang tempoh hari yang sepertinya membuat beliau kelihatan agak bingung sehingga mengandai-andaikan maksudnya. Saya kira pujian harus diberikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana pembentangan belanjawan pada 18 Oktober lancar dan jelas. Dan perkataan ketimbang mungkin terlalu luar biasa, kosakatanya sampai Hulu Terengganu tidak mampu berhenti memikirkannya. Diharapkan dengan penjelasan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tentang maksud ketimbang tersebut, iaitu menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu dapat menjernihkan semula fikiran Hulu Terengganu ketimbang kenyataan belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari. Datuk Yang di-Pertua, merujuk kepada pembentangan belanjawan 2025, 90% ekonomi di negara ini melibatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, dan ianya menyumbang hasil 40% kepada KDNK dan 49% ke atas jumlah pekerjaan. Jelas, PMKS adalah antara tiang utama kepada pembangunan ekonomi negara. Namun, saya ingin terus fokus kepada sistem PMKS dari segi sokongan yang sepertinya kurang sistematik dan berintegrasi. Menurut laporan World Bank, Malaysia SME Program Efficiency Review, ianya didapati bahawa program sokongan PMKS di Malaysia tidak dikawal selia oleh satu bumbung. Dan laporan tahun 2019 pula mengatakan terdapat 71 agensi, jabatan, kementerian dan syarikat berkaitan kerajaan yang berbeza menyelia pelaksanaan program sokongan PMKS dan usahawan di seluruh Malaysia. Malah, entiti seperti Bank Negara Malaysia juga diberikan mandat khusus untuk menjaga PMKS di bawah bidang kuasanya. Pemecahan segmen seperti ini, Datuk Yang di-Pertua, pastinya mendorong cabaran penyelarasan yang besar dan memberi kesan langsung membangunkan ekosistem sokongan PMKS yang cekap. Justru saya berpendapat kerajaan perlu mengubah agensi tunggal bagi pemerkasaan PMKS bagi mengintegrasikan struktur dan inisiatif PMKS agar diselaraskan dengan baik. Oleh itu, cadangan saya adalah kerajaan terus memperkasakan SME Corp sebagai badan tertinggi untuk pembangunan PMKS. SME Corp boleh mengawasi pertumbuhan PMKS dalam segmen yang berbeza, termasuk pertanian, pembuatan, perdagangan, pelancongan, perkhidmatan tempatan dan lain-lain. Dari sisi yang lain, tahap produktiviti PKS kita juga jauh lebih rendah berbanding bukan dengan dunia tetapi dengan purata negara ASEAN, Datuk Yang di-Pertua, seperti Indonesia, Singapura dan lain-lain yang berjumlah sekitar 49% sumbangan GDP mereka. Hal ini menuntut dasar yang lebih berkesan bagi meningkatkan produktiviti melalui otomasi dan teknologi kepada PMKS. Sebagai contoh, Malaysia kaya dengan sumber pelancongan. Namun, tidak ada dasar holistik dari kerajaan PBT, negeri dan persekutuan untuk membangunkan ekosistem ataupun pelancongan kita. Industri mengeluh bahawa tempoh pertukaran tanah pertanian bagi tujuan pelancongan, pelancongan mengambil masa selama 3 tahun dengan harga yang di luar kemampuan, iaitu RM25,000 setahun untuk tanah seluas 5 ekar sahaja. Sama dengan industri sektor pendidikan awal kanak-kanak yang sedang menghadapi cabaran yang ketara. Dengan 1 hingga 3 pusat jagaan kanak-kanak ditutup setiap bulan, Datuk Yang di-Pertua, ini satu trend yang amat membimbangkan. Sedia maklum bahawa proses permohonan berhadapan dengan karena birokrasi yang terlalu banyak. Pemeriksaan juga hanya bermula daripada pihak kementerian selepas semuanya disiapkan. Tetapi walaupun selepas 6 bulan, sering kali tiada kemaskini. Sementara itu, mereka masih perlu membayar sewa, tetapi tanpa perjanjian penyewaan, surat permohonan pun tidak dapat dikeluarkan. Ketelusuran dan ketentuan dalam memudahcarakan pembangunan industri seperti ini perlu diadakan bagi memudahcarakan PMKS dan merendahkan kos pembiayaan pendidikan awal kita. Datuk Yang di-Pertua, idea yang kedua adalah tentang cara untuk mengatasi isu kesaling hubungan first and last mile.
Pelbagai kaedah telah diguna pakai seperti penambahan perkhidmatan bas, pembinaan lorong berjalan kaki dan lain-lain. Saya pun turut mengemukakan soalan tambahan pada sesi pagi tadi. Namun, jika kita pertanyakan kepada para pengguna, keluhan bahawa capaian pengangkutan awam di seluruh Malaysia masih jauh ketinggalan. Di kebanyakan negara Asia Tenggara, motosikal e-hailing digunakan untuk menyokong usaha FMLM. Berdasarkan laporan International Transport Federation, ia menunjukkan bandar seperti Bangkok dan Jakarta dapat meningkatkan prestasi consumer welfare dengan izin dan memperkasa daya tahan pengangkutan awam negara dengan pelaksanaan e-hailing. Di Malaysia sendiri, ekonomi gig sedang mengalami perkembangan merentasi pelbagai industri e-hailing dan p-hailing. Secara umum, ekonomi gig ini dijadikan satu pilihan mencari pendapatan sampingan yang baik yang lebih didorong dengan fleksibiliti waktu dan tempat kerja. Justru saya ingin ulang sekali lagi menumpukan cadangan kepada memperluas konsep e-hailing ini sebagai dual income janaan ekonomi rakyat dan dari hanya menghantar makanan seperti apa yang dilakukan oleh Grab, Foodpanda, Bungkusit dan sebagainya kepada pilihan membuat tempahan untuk menghantar penumpang dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Namun, saya faham ada pihak mungkin mula mengandaikan isu keselamatan jalan raya. Saya bagi contoh, Grab, pemilikan Singapura / Malaysia, industri e-hailing mereka mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang rendah di rantau ini. Ini adalah hasil Grab menjadikan peraturan pengangkutan di bawah Land Transport Authority dan Quality of Services dengan izin sebagai penanda aras keselamatan penunggang. Kemudian diintegrasikan dalam aplikasi Grab dengan ciri-ciri notifikasi seperti amaran pemantauan perjalanan. Kedua, laporan keselamatan memandu. Dan ketiga, peringatan keperluan berehat bagi mengelakkan kemalangan dari berlaku. Maka, penunggang-penunggang ataupun pengguna ini, prestasi mereka boleh dipantau dan juga tingkat laku mereka turut akan di bawah radar sistem tersebut. Di Thailand pula, Datuk Yang di-Pertua, misalnya, pengguna yang menggunakan e-hailing penumpang lebih 5 kali kekerapan seminggu jika berbandingkan dengan e-hailing kereta dengan hanya 3 kali seminggu kerana ianya lebih mudah, menjimatkan masa menunggu di trafik yang sesak. Justru saya berpandangan bahawa syarikat e-hailing di Malaysia boleh mengisi ruang kekangan yang ada dengan kerajaan membenarkan ruang untuk servis e-hailing penumpang bertapak di samping terus menyokong usaha memperkasa FMLM di negara ini. Saya juga ingin bertanya bahawa apakah hasil sandbox yang dijalankan oleh Kementerian Pengangkutan dan adakah kerajaan kita mempunyai political will ataupun keazaman politik untuk mendorong dan mewawarkan e-hailing untuk penumpang. Tidak kurang juga bahawa Malaysia wajar melihat ekonomi gig sebagai potensi untuk mengisi ruang sebagai pendapatan sumber yang kedua dan sebagai satu mekanisme penjanaan ekonomi dan pendapatan. Yang ketiga tentang rasionalisasi subsidi. Datuk Yang di-Pertua, suka untuk saya imbas semula pada Jun 2024, Kerajaan Madani telah memulakan langkah berani dengan melaksanakan subsidi bersasar diesel di Semenanjung Malaysia. Dengan pada awalnya berbekalkan perbelanjaan subsidi diesel sebanyak 14 bilion ringgit, kini kerajaan berjaya menjimatkan sekitar 4 bilion ringgit setahun hasil subsidi bersasar yang diambil dari golongan kaya ataupun maha kaya dan dipulangkan semula kepada golongan dan rakyat yang memerlukan. Ketirisan jualan aktiviti penyeludupan diesel dari negara jiran dan penjualan secara haram pula berkurang sekitar 40% hasil kejayaan pelaksanaan subsidi bersasar diesel tersebut. Seperti perkongsian Yang Amat Berhormat Tambun pada 18 Oktober, kerajaan menanggung subsidi pukal, insentif dan bantuan hampir 80 bilion ringgit pada tahun lalu, di mana ianya turut dinikmati golongan kaya dan warga asing. Hari ini, Kerajaan Madani sekali lagi mengambil sikap yang berani dan bertanggungjawab dengan memperkenalkan pula subsidi bersasar bagi RON 95 yang dijangka bermula pada pertengahan tahun 2025 dengan meneruskan subsidi ke atas 85% rakyat Malaysia dengan jumlah 12 bilion ringgit dan mengecualikan pula 8 bilion ringgit subsidi dari golongan atas dan warga asing.
8 bilion ringgit perkhidmatan ini dijangka akan dimanfaatkan bagi peningkatan kemudahan pendidikan, kesihatan dan pengangkutan awam. Dari sudut yang berbeza, saya percaya usaha rasionalisasi subsidi ini akan membantu komitmen kerajaan untuk menoktarkan kemiskinan. Menurut pendapatan garis kemiskinan PGK Malaysia, Ketua Isi Rumah Miskin Tegal ialah RM1,198 sebulan. Oleh yang demikian, saya kira usaha kerajaan yang turut meningkatkan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada RM2.9 bilion merupakan salah satu usaha untuk membantu juga kumpulan berpendapatan rendah yang lain. Saya percaya ini hasil penjimatan dari subsidi bersasar yang sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan secara berperingkat. Pindahkan sumber daripada mereka yang tidak perlukan kepada mereka-mereka yang betul-betul memerlukan. Dengan peningkatan bantuan sebegini, ini akan melipat gandakan usaha kerajaan untuk menoktarkan kemiskinan bagi mereka yang berpendapatan rendah. Malah dapat membantu rakyat agar lebih mampu berbelanja dalam menghadapi kos sara hidup yang meningkat, di samping turut menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Saya di sini, Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya sistem padu, saya menganggap bahawa dan yakin bahawa bantuan boleh dilaksanakan secara lebih bersasar, bukan lagi berdasarkan kategori kasar, tetapi mengikut pendapatan boleh guna pakai, lokasi, pemilikan harta dan lain-lain. Saya juga berpendapat bahawa padu merupakan satu pengkalan data yang lebih dinamik dan boleh menyelesaikan masalah jurang maklumat yang dihadapi dulu. Penghantaran tunai merupakan cara yang paling berkesan berbanding dengan penggunaan MyCard ataupun Flipcard di tempat pam minyak. Selain isu kerosakan chip, Datuk Yang di-Pertua, kalau chip rosak, tak boleh pam minyak yang bersubsidi. Ataupun salah guna kad, kalau A pinjam MyCard dengan B, bagaimana kita nak sahkan? Kita juga akan terlihat isu perdagangan MyCard mungkin akan berlaku kalau kita gunakan MyCard sebagai mekanisme untuk memberikan subsidi bersasar kepada mereka. Saya berharap agar kerajaan dapat mengintegrasikan padu secepat mungkin supaya majoriti rakyat tidak keciciran mendapat akses kepada bantuan-bantuan kerajaan, khususnya mereka yang memerlukan. Atau yang di-Pertua, tanam ubi, tanam keladi. Buku anggaran tersusun rapi. Bangun pagi gosok baju. Di Dewan Rakyat, ayo kita bersatu. Sekian saja ucapan perbahasan saya. Petaling Jaya menyokong. Terima kasih.